kan? Jadi maknanya ada 500,000. Dia angka dia sebenarnya dalam 257,000. Berapa ratus saya tak ingat. Jadi maknanya ada 500,000 belia yang terlanjur ni, yang terlanjur. Kalau kita darab 3, kan, maknanya ada lebih kurang dalam 1,5 juta ke 2 juta. Itu batu je. Belum lagi masalah rempit. Belum lagi masalah rempit. Masalah orang yang tersilap baca surah Fatihah ni, mati dah tu di jalan yang lurus tu. Tu rempit. Dia tak sangat mati jalan lurus, rempit. Yang rempit ni berapa orang pula? Itu baru rempit. Yang daging dadah, penagih dadah daripada kalangan orang Islam berapa? Berapa ratus ribu ke juta penagih dadah. Nak tahu penagih dadah ni ramai tak ramai? Tengok Ustaz Santi ada berapa banyak kan besar. Ustaz Santi ada berapa banyak kan besar. Itu yang dapat ditangkap. Yang tak dapat ditangkap, yang tak dapat ditangkap, satu kes penagih dadah biasa ada 6 lagi yang lepas. Sebab polis tak larat dah dengan penagih dadah ni, tak bantu. Sebab penagih dadah, saya pernah pergi ke agensi dadah kebangsaan. Dia ada buat satu pusat serenti yang istimewa dekat Sepang, dekat belah-belah Dengkil. Saya masuk situ, saya tanya, dia istimewa ni maksudnya dia bukan penagih tegar, dia penagih yang bagus, tapi dia silap. Biasa dia silap kan. Sebab kalau saudara ni pernah pergi ke pengasih, cuba pergi pengasih, cuba tengok situ siapa pengasih ni. Pengasih yang ditubuhkan oleh Tuan Haji Yunus Pati. Dia penagih dadah, penagih selama lebih kurang 30 tahun. Tapi pandai bahasa Inggeris, pandai segala-gala. Sebab memang dia orang pandai. Memang dia orang pandai. Jadi dia kumpulkan bekas-bekas penagih untuk buat pengasih, untuk bantu penagih daripada penagihan. Salah seorang pekerja yang saya jumpa kat situ, saya tanya dia, berapa lama menagih? 12 tahun. Jumpa dadah kat mana? Dekat Amerika. Saya kata belajar Amerika ke? Belajar Amerika lah. Penagih dadah belajar dekat Amerika. Bukan belajar main-main ni, masuk universiti kat Amerika. Tapi jumpa dadah kat Amerika. Jadi tersilap, biasalah. Jadi ada jenis penagih yang macam tu. Jenis penagih yang dia bukan penagih tegar, tapi dia tersilap. Kan, kawan sumbat rokok ke apa ke, semua macam-macam lah. Macam-macam, ataupun tengah pening sekejap ke, kan, pinang tak dapat, lepas tu serabut, pergi cokit, dia dapat dadah. Jadi orang macam ni, dia bagus. Orang macam ni bagus. Jadi kerajaan buat satu pusat serenti khusus untuk dia orang, yang mana dia bukan penagih tegar, dia bagus, ada peluang untuk kembali ke pangkal jalan dengan tinggi. Ada dekat Dengkil. Saya cuba buat lawatan kat sana, cuba pembina buat lawatan kat sana. Saya tanya, berapa kos seorang penagih dadah bila duduk kat sini? Dia kata kos dia lebih tinggi daripada kos membiayai seorang pelajar di sebuah college. Dan berapa kos bangun air? Kan, semua sekali kompleks ni lebih tinggi daripada kos MRSM. MRSM pula, buat MRSM, satu MRSM 40 juta. 40 juta. Jadi penagih biasa-biasa yang memang dekat nak mati ni memang polis buat tak tahu je. Jadi sebab tu bila kita kata ada penagih 1 juta, maknanya ada 6 juta lagi yang polis buat tak tahu. Yang memang polis pun tak nak tangkap. Tangkap pun susah. Kan, kena bagi makan dia, kan, kena bela dia, kena melayan dia, dia menjadi tengah malam, mungkin dia gigil dia apa semua kan. Jadi polis tak nak tangkap. Buat susah. Jadi dia tangkap masuk lokap. Lokap sendiri dah satu hal nak urus. Lepas tu dakwa kat mahkamah. Dakwa mahkamah je dah satu benda lagi kena urus. Kan? Jadi bukan satu benda yang mudah. Jadi akhirnya bila kita kata begitu, jadi kita tengok yang buang bayi, yang lahir anak tanpa bapa, yang merempit, yang menagih dadah, belum lagi masuk orang-orang yang cerdik pandai ni, yang terpengaruh dengan K-pop, yang rambut sepatutnya okey, dia jadi tegak, kan? Lelaki yang sengaja tupu janggut, jambang apa semua ni supaya nampak jambu, kan? Saja dia buat, kan? Padahal muka dia tu dah muka lelaki sejati dah. Dia saja nak buat, kan? Sebab apa? Sebab terpengaruh, kan? Orang Korea ada macam tu, kan? Orang Korea lelaki perempuan kita tak dapat beza. Dia lebih kurang je, hanya dapat beza bila kita cakap dengan dia suara dia besar lelaki, suara dia kecil perempuan. Itu pun tak tentu. Sebab penyanyi di Korea kadang-kadang yang lelaki tu pun suara halus juga. Jadi terpengaruh dengan tu berapa orang? Yang terpengaruh dengan K-pop ni bukannya orang kampung. Yang terpengaruh dengan K-pop ni orang pekan, orang UIA. Mana yang orang yang berpelajaran? Dia terpengaruh dengan tu. Betul lagi yang terpengaruh dengan Bollywood.
Belum lagi yang terpengaruh dengan apa jugalah pengaruh-pengaruh dekat dunia ni. Jadi itu pun masuk lagi satu kategori krisis identiti juga. Jadi akhirnya kalau cari-cari, saya rasa mungkin 10 juta. Cuma masalahnya orang persoalkan kenapa? Sebab dari segi pentakrifan, sebab dari segi pentakrifan, orang takrifkan krisis identiti dengan satu takrif yang terlalu kecil. Sedangkan sebagai seorang Muslim, kita takrifkan krisis identiti ini sebagai satu takrif apa-apa juga cara hidup yang dianuti oleh seorang manusia yang lain daripada cara hidup Islam, maka itu krisis. Maka itu krisis. Jadi keceruan ni dia berpunca daripada banyak sebab, tapi akhirnya kita spesifikkan kepada ruang lingkup tu. Sebab kita seorang Muslim kan, kita Muslim kita ukur dengan cara tu. Sebab kami pun kita pergi ke media, bila sebut krisis identiti, nombor satu yang dipahami oleh media adalah krisis gender. Maknanya lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki kan, ataupun dia tak nak jadi dua-dua. Apa ada juga dia tak nak jadi lelaki, tak nak jadi perempuan, dia nak tengah-tengah, ataupun satu spesies baru. Ada juga begitu. Jadi ramai faham bila kita sebut krisis identiti adalah krisis gender. Tapi sebenarnya kita bukan bincang tentang isu krisis gender. Krisis gender ni satu daripada bentuk-bentuk krisis identiti. Tapi krisis identiti boleh berlaku kepada manusia yang tak tahu asal usul. Dia tak tahu siapa diri dia. Bila kita tanya dia berasal dari mana, dia duduk dekat dunia ni untuk apa, kemudian dia akan ke mana, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab peranan dia. Bila kita tanya apa peranan yang dia pernah mainkan dekat dunia ni, dia tak tahu. Dan benda tu berlaku ramai. Jadi pentakrifan kita tu begitu. Pentakrifan kita adalah satu pentakrifan yang menjurus ke arah membincangkan satu isu berkenaan tentang identiti seorang Muslim. Di mana seorang Muslim dia ada ciri-cirinya yang tertentu, dan apabila dia tak boleh jawab soalan itu, maka kita kategorikan sebagai seorang manusia yang menghadapi krisis. Dia menghadapi krisis identiti sebab dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab soalan-soalan begitu. Jadi bila kita pergi kepada perbincangan berkenaan tentang kenapa ini semua boleh berlaku. Sedangkan sebenarnya bila kita senaraikan ciri peribadi seorang Muslim, kita bandingkan zaman-zaman dulu lah. Zaman dulu. Cuba bayangkan zaman, kalau macam saya ni, saya pernah lalu lah ujung-ujung zaman orang tak ada krisis identiti. Yang ujung-ujung zaman ni sebab saya lahir tahun 71. 71 ni zaman hitam putih nama dia. Zaman hitam putih ni maknanya TV tu hitam putih. Dia tak ada colour. Tak ada colour. Kami nak tengok TV pun bukan main susah lagi. Dan tak minat sangat pun, sebab tak ada rancangan pun. Dia start pukul 5 petang, habis pukul 11 malam. Dia nak tengok apa? Lepas tu dua TV dia, RTM 1, RTM 2. Kemudian tayangan filem Melayu seminggu sekali je. Lepas tu drama Melayu seminggu sekali juga. Saya ingat itu Sabtu malam Ahad tu cerita Melayu yang panjang sikit 2 jam. Lepas tu drama Melayu Isnin malam Selasa. Itu je lah kalau nak tengok pun. Lepas tu cerita-cerita lain apa dia? Ada combat. Combat ni cerita perang yang tak ada langsung orang perempuan dalam tu. Itu satu filem yang memang saya cukup pelik. Tapi saya rasa filem macam tu dah tak ada lah. Dia satu filem perang. Orang perempuan, pelakon perempuan seorang tak ada. Dahsyat tak zaman tu. Islamik zaman tu, sampai barat pun tak sebab filem macam tu. Kemudian ada lah filem-filem lain. Lepas tu Gusti pun bukan Gusti lah. Best-best macam WWF ni. Yang dia lawan 5 minit, bergaduh cakap setengah jam. Dia tak ada. Dulu masuk tu melawan terus dia. Dia tak jadi macam satu filem. Sekarang Gusti dia dah jadi macam filem. Dia jadi macam cerita. Ada balas dendam, ada orang naik, ada orang jatuh, lepas tu orang tawan, lepas tu orang bermusuh, lepas tu kawan balik. Jadi zaman tu simple. Zaman tu simple. Tetapi bila kita tengok zaman 70-an, 60-an dan sebelumnya, kita akan dapati bahawa bila kita kata seorang lelaki Muslim, seorang Melayu Muslim, macam mana peribadi dia? Dia adalah merupakan seorang yang tahu nilai-nilai agama. Dia hidup dalam satu persekitaran tertentu. Menjadi satu budaya dia khatam Quran sebelum daripada dia berkhatam. Itu jadi budaya masa tu. Maknanya nak sunat ni, dia kena sunat lepas pada khatam Quran. Jadi bila sunat saja, kita buat kenduri. Sebab apa? Sebab dia jadi lelaki sejati. Maknanya dia dah hafal Quran, khatam Quran, dan kemudian dia berkhatam.
Jumatan tu selesai lah. Jadi dia dah masuk level lain lah. Jadi bila sembahyang boleh pergi saudara depan. Sebelum tu tak boleh. Kan? Sebelum tu suara sedap ke, baca bagus ke, kena duduk belakang. Jadi dia boleh pergi ke depan. Kemudian dia tahu cari duit. Mana sekolah rendah, kan macam kami, zaman kami sekolah rendah dulu, kalau nak beli kasut di sekolah, pandai-pandailah masuk kebun. Kan, kalau kebun sendiri, kebun mak bapak tu dah tak ada benda, pergi kebun orang lain, minta upah, kan, butik kuku. Jadi begitulah. Dan kami adik-adik, saya adik-adik 3 adik-adik masa tu yang sekolah rendah sekali ni, bergili-gili. Maknanya minggu ni masuk untuk cari kasut kau, minggu depan kasut adik satu lagi, minggu satu lagi barulah abang sulung. Saya abang sulung kan, abang Melania. Jadi begitulah cara kita hidup. Kemudian kita tahu cara nak tolong mak bapak. Dulu tak ada washing machine, kan? Jadi bila basuh baju bukan senang, nak kena rendam, lepas tu kena basuh pakai brus, macam-macam jadi brus, kan? Lepas tu perah, lepas tu sidai pula dekat luar, bila hujan kena ambil. Jadi kita adik-adik tolong, kan, bergili-gili. Jadi maknanya orang dulu dia tahu tanggungjawab daripada kecil lagi. Tapi bila kita masuk zaman sekarang, dia tahu tak semua benda ni. Bagi yang masuk ke sekolah-sekolah agama dan seumpamanya, ataupun yang mak ayah ada kesedaran, dia akan didik anak dia ke arah tu. Jadi dia baca Iqra' lah, apalah semua. Tapi bagi orang biasa, tak semestinya begitu. Ini tidak semestinya begitu. Bukanlah satu fenomena yang pelik. Bila kita tengok mak ayah minum di kedai, kemudian anaknya umur 5 tahun, rambutnya dah ada ekor. Bukan satu benda pelik. Dulu kalau buat macam tu, kan, orang kata mak bapak tak ada didik anak. Tapi sekarang orang kata bagus, modern. Jadi maknanya satu suasana berlaku. Kita pun kita sedari bahawa satu suasana baru telah berlaku dalam masyarakat kita, di mana masyarakat kita dah tak kisah anak dia jadi macam mana. Jadi kenapa ini berlaku? Saya nak tegaskan kat sini bahawa apa yang berlaku ini, dia bukan berlaku secara tidak sengaja. Ini kita kena faham. Macam Akhi Hasan sebut tadi, King Louis. King Louis tu, bila dia ditangkap masuk ke menara dekat Mansurah, sampai sekarang ada lagi, Darul Hakim namanya, Darul Hakim. Menara tu tinggi, duduk kat situ, dia tengok kehidupan orang Mansurah. Orang Mansurah ni memang sampai sekarang ni orang baik. Kan, orang Arab pun selalu sebut kat saya, dia kata kalau nak kahwin dengan perempuan Mesir, kahwinlah dengan perempuan Mansurah. Sebab perempuan Mansurah ni baik-baik. Dan memang betul pun, jadi saya belajar di Mansurah. Kan, lepas kami kahwin, kami pindah ke Mansurah. Bukan pindah ni, kononnya bulan madu pula. Kan, konon dia, tak ada bulan madu pun sebenarnya. Saya kena duduk situ sebab ikut diperiksa. Dia periksa tawahi. Kalau nak kahwin juga, kahwin lah. Kan, jadi periksa tawahi. Jadi bila pindah ke sana, kami duduk di satu rumah. Kan, profesor ni bagi rumah. Kan, satu rumah lengkap dengan perabot dan seumpamanya. Ingatkan kena sewa, dia bagi free. Dan tiap-tiap hari dia bagi ayam panggang. Ayam panggang, daging panggang dan seumpamanya lah, selama seminggu lebih. Dan bila bercakap dengan orang Mansurah, dia memang suara dia lebih lembut daripada orang Kairah. Kairah serabut. Tapi Mansurah bagus. Jadi bila dia tengok kehidupan Mansurah, akhirnya dia pergi kepada satu kesimpulan yang bahawa orang Islam ni tidak akan dapat dikalahkan dengan mata pedang. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan Hadis mengajar mereka perjuangan. Jadi dia orang ni mesti dijauhkan daripada Quran dan Hadis. Dan ini perancangan sejak daripada Perang Salib. Dan King Louis tu, kalau ikut saya tambah lagi satu cerita, dia ni ditembus oleh orang Eropah. Ditembus. Mana orang Islam kata kalau nak bebaskan raja kamu boleh, dengan syarat bagi emas. Banyak mana emas seberat badan King Louis tu. Dan dia orang bagi. Dan dia keluar wasiat King Louis. Memang ada dekat sejarah Perang Salib, memang ada satu nama dia wasiat King Louis. Jadi wasiat tu adalah merupakan di antara wasiat awal tentang perang saraf ataupun serangan pemikiran. Jadi benda ni dirancang daripada dulu lagi. Sebab apa? Sebab Barat dia punya formula simple saja. Selagi mana ada orang Islam yang mengamalkan Islam,